berlakunya momen kat situ, akan ada tindak balas momen dekat situ sebab ada satu. Kalau ada dua, momennya dia stable, momennya stable lah. Okey, tidak akan minimum dua batang pi. Yang ni kerja ni lah. Kerja software lah yang akan design. Kalau perlu banyak batang, 4 batang dia akan, sebab sekarang ni loadnya tak tinggi, jadi 2 batang je cukup. Okey, so kita dah assign dah pi cap kita tadi. Kemudian kita kena design lah. Okey. Kita yang pertama tadi kita katalog, isikan maklumat pi yang kita nak guna, kemudian kita klik pi cap assign pada tiang dan kita pergi pada step yang seterusnya adalah design pi cap. Design, klik design pi cap. Dia akan design lah. Okey, dia akan design macam tu. So sekarang ni hijau maksudnya pas lah. Dah pas. Okey. Dah lepas lah. Okay, kita boleh tengok dia punya, klik sini, right click. Boleh tengok dia punya drawing, report boleh report for member. Kita klik report for member. So dia akan bagi report lah untuk foundation tersebut. So untuk besarkan ini, kita klik control keyboard, awak scroll ke depan. Scroll dia akan jadi besar lah. Okay. Ini awak punya pi, 1, 2, yang ni awak punya tiang. Yang tengah ni tiang, yang ni dia punya pi cap. Ini punya size dia lah. Ini dia punya calculation. Untuk pi yang tadi lah, yang kita select tadi. Okay, ini kita boleh tutup balik. Okay. Begitu juga dengan structure. Kat structure ni. Kat structure ni, kalau kita escape, kita boleh tengok dia punya drawing ni. Katakan awak nak tengok drawing tiang ni. Klik tiang ni. Right click. So kita boleh tengok drawing, generate drawing dan juga kita boleh tengok report. Report for member untuk tiang ni sajalah. Okay, nampak dia akan keluar report, control, scroll ke depan. So dia akan keluar report lah untuk tiang ni. Okay, sampai ke sini lah. Keluarlah dia punya calculation dia tu. Pas, ini semua lepas. Situ lah. Okay. Kalau kita tengok drawing untuk yang ini, right click, generate drawing. Tapi kena ada AutoCAD dulu lah. Okay, ini 1/5, klik OK. So dia akan keluar drawing lah. Nak tanya, dalam ni dia ada bakau apa, file bakau juga ke? Bakau bakau boleh kita masukkan dekat katalog tu lah. Oh, okey. Kat katalog tu kita masukkan dia punya properties bakau tu dengan Kita size kena lebih cari kurang. lah Kita kena cari dah properties dia. Okey. Kita masukkan. Tapi tengok ada tak wood. Kalau tak boleh, saya tak boleh ni. Nampak tak AutoCAD? AutoCAD nampak tak? AutoCAD saya nampak tak? AutoCAD ni nampak tak? AutoCAD tak nampak. Okay, tadi saya generate apa nama? Saya generate, macam mana kita nak buat entire screen? Stop share. Kan kita nak share screen tu jadi entire. Entire screen ada tak advance ke? Advance.
Okay, nampak tak AutoCAD? Nampak. Okay. Jadi saya generate yang drawing untuk yang tiang tadi kan. Dia akan keluar lah tiang. Dengan dia punya apa nama, reinforcement. Okay, jadi B tu dia punya link. Dia pakai H8 dengan spacing 125. C spacing juga, shear reinforcement juga dalam tu. 2H8. Untuk A tu H12. A tu dia punya main reinforcement. Tu yang A lah. H12 untuk tiang tu. So ini dia bagi table sikit. Okay, dia bagi quantity dengan unit mesh. Okay. Okay, nampak tak Tekla? Belum. Nampak AutoCAD lagi. Okay lagi. Macam mana nak switch dia? New share lah kot. New share. Okay, nampak tak? Tekla. Nampak. Okay, so okay, sekarang ni kita dah selesai dah sebenarnya design tu. Cuma sekarang ni kita nak tengok dia punya result. Kita nak tengok dia punya result. Macam mana kita nak keluarkan drawing lah. Nak keluarkan drawing. Okay, jadi alhamdulillah selesai kita punya ni. Okay. Nak keluarkan drawing ya. So drawing dia ada kat sini, yang pertama dia ada report lah. Selepas daripada foundation, report ni awak boleh lah tengok dia punya report untuk model. Banyak ni benda yang kita boleh tengok. Kalau kita tengok satu-satu, awak boleh buat macam tadi lah, macam saya buat tadi. Kita klik, katakan nak tengok beam ni ya. Klik beam ni, right click. Kita boleh generate drawing boleh, report boleh. Okay. Apa lagi? Check selection static. Ini design lah. Okay, generate report. Okay, dia akan keluar lah. Control, scroll. Untuk report yang beam tu je. Okay, macam tu lah. Okay. Ni kalau salah satu, sebenarnya salah satu lagi okay. Kalau kita generate all tu, kita tak tahu mana satu kan. Okay, so yang tu. Kemudian kita nak tengok generate yang secara keseluruhan macam mana. So, pergi dekat model report, setting ni. Ni okey lah. Member. Report structure. Chapter. Cuba show je. Show report ni. Show report nanti dia akan generate report. Okay, dia akan generate report untuk keseluruhan lah ni. Ada berapa ni? Oh ni report keseluruhan. Okay, itu report keseluruhan lah. Nanti awak boleh godek lah selepas dah selesai pas design tu, okey lah. Yang ni awak boleh lah tekan-tekan. Nak boleh ni select data ni. Awak boleh pilih. Okay, katakan awak nak foundation reaction. Show report. Ni foundation reaction lah. Okay. Okay, kalau kita nak lebih, ni dalam bentuk table lah. Kalau dalam bentuk drawing, kita kena pergi dekat dia punya tu lah. Dia punya ni.
bracing ada banyaklah report yang awak boleh tengok kat sini beam and force. Material listing. Kita tengok material listing. Apa ada? Okey, ini adalah material yang kita gunalah. Okey, UB. Yang ni untuk steel braces roller. Yang ni rectangle. Beam ada dua. Column dan juga beam lah. Yang ni yang untuk members trusses Yang ni untuk material lah. Jadi pandai-pandai untuk search balik kat sini. Dah lepas tu okey lah. Kena carilah select kat sini. Apa yang maklumat awak nak boleh dapat lah. Okay, drawing. Kat drawing ni. Okay, drawing ni. Drawing ni untuk kita nak buat plan. Untuk plan tu kita kena ada planning lah. Kena ada format lah macam mana kita nak susun drawing kita tu. Kita dah siap dah design. So macam mana kita nak buat kan? Yang pertama tu maybe kita kena buat untuk yang pertama biasanya dia lebih kepada layout kan. Untuk helaian pertama, muka surat pertama, plan tu dia lebih kepada layout lah. Layout, plan and layout. Lepas layout, biasanya dia akan tunjuk foundation. Layout untuk foundation. Lepas tu, baru dia akan masuk kepada detail untuk foundation. Kemudian dia lepas detail foundation, dia akan masuk detail beam. Kemudian masukkan detail column. Kemudian masukkan detail untuk slab. Kemudian masukkan trusses. Detail untuk trusses. Kemudian masukkan untuk detail untuk steel structure. Steel beam lah. Kat sini kita tak guna steel column. Kita hanya guna beam. Okey, so kat sini dekat drawing ni, awak boleh pergi dekat draw. Okey, general. Kat sini dia ada foundation erection, dia ada loading plan, concrete detail beam concrete detail beam, concrete column, detail. Ini slab. Non concrete beam ni adalah untuk yang selain maksudnya steel lah. Steel. Dan concrete column untuk column steel column. Okey. Yang ni untuk layout foundation. Awak boleh ambil lah. Katakan kita ambil yang general dulu. General, kemudian awak klik add. Awak klik dekat sini. Dekat content. Okey, klik content. Okey, kat sini kita boleh ambil lah yang mana kita nak. Tekan general, kita nak semua lah. Frame pun ada. Kita ambil lah, tak tarik ke sini. Kalau awak nak frame, awak letak frame. Slope tak payahlah. Ni frame, okey. Kemudian, klik OK. Lepas tu, kita view drawing. Okay, layout ni biasanya kita buat 100 lah. Ataupun 50. 1/50. Klik OK. So, dia akan keluar drawing lah. Dia akan keluar drawing. Okay, dia akan keluar drawing AutoCAD nampak kan? Okay, yang ni nampak, yang ini adalah untuk apa ni? Ini untuk tiang. Ini untuk base ini untuk bahagian base. Bahagian base, yang ini untuk bahagian ground beam. Okay, ground beam layout dia lah. Maksudnya yang ni dia pakai 250 kali 500. Okay. Yang ini untuk first floor. Dia ada tulis ni tak?
Okey, ini base yang ni. Yang ni untuk GB yang ni lah. Layout dia lah, ni layout. Kemudian yang ni adalah untuk first floor beam dan juga slab lah. Yang ini untuk roof beam. Roof beam kita pakai steel, nampak ni steel. Dia bagi tahu dah UB 203 berapa ni saiz. Yang kat sini kita pakai konkrit. Dan yang ni adalah untuk dia punya ni lah. Untuk arrangement untuk trusses tadi. Trusses tadi lah. Okey. Okey, ni untuk yang belah tepi, frame tadi kan. Frame ni nanti awak boleh kecilkan lah terusan nanti. Kalau dah edit kecilkan terusan, nampak lah dia punya, untuk dia punya, kita punya trusses tadi. Dia dah siap size dah ni, nampak 60 kali ni. Okey, bracing ada tak? Bracing tu nak kena tengok kat belah mana. Bracing maybe belah sini. Ni bracing. Ni SBR ni. Bracing. Belah atas. Bracing app tu tak nampak. Bracing app tu tak nampak lah pula. Ada sini tak? Carilah. Ini still lah. Okay, nampak So ini dia punya ni. Benda-benda ni awak kena susun sendiri. Ini dia agak complicated sikit. Untuk yang ni nampak kan AutoCAD kan? Yang ni dia untuk Tekla ni kelemahannya dia punya drawing untuk generate tu dia tak berapa tersusun. Kalau Esteem dia susun, dia dah ada kelaskan dah untuk GP, GB. Untuk first floor. Yang ni kita kena particular sikit lah, tengok sikit. Ini pakai 1/50. So ini semua ni nanti awak kena ambil dan masuk dalam data block lah. Okay, so yang ini adalah untuk general. Dahulu kan, kat mana kedudukan tiang, kat mana kedudukan foundation. Kita tengok yang foundation pula. Okay. So kita pergi kepada Tekla pula. Tekla. Okay, Tekla. Kita nak tengok yang layout untuk foundation. Ada tak? Ni foundation reaction kalau kita nak tengok. Layout foundation lah. Kita ambil lah. Okay, untuk reaction kita tak nak biasanya untuk drawing. Kita tengok layout je. Add. Content. Untuk foundation kita ambil dekat base je. Tarik base ke situ. Klik OK. Kemudian view. Drawing. 1/50. Klik OK. So dia akan pergi kepada AutoCAD lah. Okay, nampak AutoCAD ni? Okay, ni kita punya layout untuk PyCAD. Ni kita masukkan. Yang mana tulisan yang tak berkait tu awak boleh buang lah. Untuk masuk. Ini dia punya size dia lah. Dan ini dia punya table untuk foundation. Dan juga dia punya reinforcement. Bottom and top. Okay. Ni critical load dia ni. Pi, location and loading. Ada bagi lah. Pi 1, critical load 95.8. Critical limit 500. Okay. Ni untuk layout untuk foundation. Layout foundation ni sebenarnya dia dah bagi siap-siap dah ni. Dia punya besi tu. Besi nak pakai size apa? Dia pakai D11 ni. Saya tahu D11 ni apa. B1 Direction, bottom reinforcement. D11 dia pakai ni. Dia dah bagi dah reinforcement ni. Ni D11 dia punya ni. Yang warna biru air tu adalah D11. Okay. Okay, Eurocode punya ni saya pun tak familiar sangat. Kalau British kita familiar lah. Di sebelah ni adalah reinforcement lah sebenarnya. Maybe 11 mm lah.
11 mm dia meter 11 mm lah untuk foundation ni. Okey, dia punya grade konkrit ada tak? Grade konkrit dia pakai saiz apa? Sini ada tak? Konkrit ni kena check balik tempat yang ni lah. Berapa grade konkrit ni? Kita kena check dekat properties ya. Grade konkrit kena check dekat properties. Okay, so tadi tu drawing untuk foundation. Kemudian kita tengok detail beam ya, concrete beam. Klik concrete beam, add, macam itulah dia punya stepnya. Content, kita nak ambil yang mana, katakan nak ambil semua. Ambil semualah, klik ni, tarik bawah sini. Kemudian klik OK. Kemudian view drawing. Okay, kalau beam kita ambil satu nisbah 25 lah sebab beam ni kecil. Okay, klik OK. So dia akan keluar beam. Ni detail beam. Detail beam ni awak kena susun ni. Kena susun dalam drawing. Okay. Okay, nampak dia ada ni. Dia pakai apa? Untuk ni kita kena tengoklah level macam mana ni sebab dia tak ada, dia ada bagi CRB 4. CRB 4 ni kena tengok dekat layout tadi. CRB 4 ni beam dekat mana? Sebab tu penting kena refer layout balik sebab dia tak bagi tahu ni. Ataupun kat sini dia tak bagi tahu level mana. Cuma beam kita ni senangnya, beam kita ni ada pada GB dan juga first floor je. Dan juga satu pada roof. Itu kurang sama je semua. Tadi saya sign pun sama kan. Jadi kita boleh detect lah. Mana satu, ni dia punya detail ya. Okay. Detail untuk beam. Okay, kemudian tutup lah ini. Pakai save lah. Okay, banyak ni. Ni biarkan. Okey, kita pergi balik dekat Tekla. Kita tengok pula detail untuk kolom. Kolom detail. Add. Content. Ini by group. By group, ambil semua. Kita buat check balik lah. Okay, okay. Kemudian view, drawing. Yang try 25 dulu. Klik OK. So kita view dekat AutoCAD pula. Okay, ni AutoCAD. Okay, tiang dia panjang itulah. Dia ada ni kat sini tulis apa? Dia by group lah ni, dia by group Dia bukan, okay. So kita boleh tengok lah tiang tu macam mana dia buat, nampak. Dia punya ni complicated juga nak buat ni. Eurocode punya ni kan, nampak. Ini kita panggil berapa leak ni, ada berapa leak ni? 1, 2, 3, 4. 4 leak. Ini adalah untuk 4 leak. Reinforcement. Arrangement. Okay. Ni untuk tiang. Tiang detail lah. Tiang punya detail ni macam tadilah saya terangkan tadi, dia punya main reinforcement adalah H12, dia pakai H12 dan juga dia punya tulang shear reinforcement adalah H8 dia pakai. Okey. Dapat kat situ. Okey, sekarang ni trusses pun saya dah tunjuk dah tadi. Trusses punya plan tadilah yang dekat frame tadi. Okey, dekat frame tadi. Trusses.
Okey, dekat trusses tu, trusses, okey, kita tengok dekat non pula Kita tengok dekat yang non-concrete beam non-concrete beam. Non-concrete beam ada tak ada. No, ya jenis okey, content pada roof je kan ada. Okey, ambil semualah Semua RB Ambil lah ni T1 6 dan others. Okey. View drawing. Okey. Kemudian kita tengok dekat AutoCAD. Okey, nampak dia ada semua saya ambil tadi. Nanti kita pilih lah. Okey, ataupun bolehlah ambil slide ni, kita nak check secara keseluruhan. Ini SB. Ni ST3 ST3 ni dekat level 3, ST3. RB. Ini pun dekat RB, ini dekat RB. Sama je semuanya, saya sign tadi pun sama je size. Kan? Ini dekat RB, kita tengok yang dekat yang yang saya ingat. Yang ni dekat 4 ST4 dekat 4. Level 4 ni. Yang saya ingat tu yang untuk bumbung tu. Yang ni untuk braces. Ini untuk braces untuk silap ni. Braces dia bulat braces lah yang bulat ni. Cross section A. Yang ni I-beam. Ni untuk yang braces ni dia pakai 60.3 kali 3.2. Okey. Itulah. Okey, benda-benda ni kita tahulah kat mana benda tu kan. Jadi kita kena susun plan kita supaya orang tengok tu faham lah. Especially kontraktor lah, dia tengok, dia faham macam mana nak buat. Nak pasang lah. Okey, dan nak habis lah kita punya kursus pada hari ni. Apa lagi kita boleh tengok. Ada apa pertanyaan setakat ni? Foundation foundation layout dah. Kita tengok foundation direction. Add content base lah. Base. Kita tengok frame. Dia okey. Loading, kita pilih loading lah. Kita nak pakai load combination lah Kita ambil load combination. Combination. Kemudian view drawing. Okey. So kita akan dapat load lah pada foundation ni serabut sikit lah. Tapi kita boleh edit lah ni. Untuk ni dia bagilah pada arah Y, arah X, pada arah Z ni 173.6 kN. Moment kosong lah untuk setup satu tu. Ini menggunakan load combination lah yang ni. Kita menggunakan load combination Ini kalau kita tengok pada frame. Pada frame dia ada tunjuklah arah aliran load tu. Mana? Okey. Ini semuanya adalah untuk yang frame lah. Tepi Okey. So kat situ. Okey, slab kita boleh tengok lagi kan. Slab. Slab kita boleh tengok lagi dia punya drawing kan. Okay, untuk slab kita kena pergi dekat design. Slab lah kan. Kita design balik slab tadi.
Sekali lagi tengok. Okey, design slide dia akan keluar hijau kan. So kita pergi dekat drawing. Drawing map tak keluar. Drawing. Potential dia. Okey, cuba kita klik map untuk slide. Slide, klik OK. Okey, untuk slide dah keluar. So saya tunjukkan. Untuk slide. So ni slab dia macam ni dia boleh buat. Dia tak ada cross section lah untuk slab . Untuk slab ni dia pakai BRC sebenarnya. Kita boleh tengok kat sini. Besar sangat tulisan dia ni. Okey, kita tengok kat sini. Yang ni dia ada satu. Ni B. B1 ni bottom lah maksudnya. Dia pakai A10. BRC A10. B1 ni bottom. Yang atas ni T. T1. T1 ni top. Top lah. Okey, jadi dia pakai A10 BRC slab ni. Ni slab ni. Okey. Dia ada susun pada atas kan. Susun pada atas dan juga susun pada bawah. Macam tu. Itulah dia susun kan. Ya. Jadi yang ini T1, yang ni B1. Yang ni B1. Dia ada level kat situ kan. T1 ni T1 sebenarnya. Ni T1 lah. Kita boleh adjust lah ni. Ni nampak T1 T1 tu adalah top. Kalau B1 ni adalah bottom. Jadi semua sama je. A10 juga dia pakai. Okey. Jadi yang ini itulah. Okey, slab macam tu je. Dia bagi drawing macam tu je. Okey. Dia tak ada cross section lah. Nak tengok kat mana kedudukan top bottom tu macam mana. Susunan tu kan. Okey, so gitu untuk yang slab. Okey, apa lagi? Apa lagi? Ada apa nak tanya? Okey, kat sini frame. Kita boleh tengok frame tadi. Okey, kita boleh tengok kat sini juga. Kat level ni, tadi kita tengok kan. Dia ada, ni kita dah tengok. Cuba kita tak tengok dekat frame ni. Frame ni apa? Frame ni akan generate automatic lah. Apabila kita set up dekat sini, dia akan ada lah frame. Frame BC double click. Kita boleh tengok lah. Double click dah akan nampak lah frame daripada BC. Macam ni. Daripada B ya. Ini from C. From D kat mana? D belah sini ke depan ni. Belah depan nampak gitu sama ni. Ni 1, 2, 3. Okey. Kemudian kita tengok dekat sub model. Sub model ni kita boleh tengok macam ni. Kalau sub model ni dia separuh nampak. Ada separuh kita boleh tengok kat atas tu. Ini boleh pakai jugalah untuk nak buat editing apa semua kan. Supaya tak nampak semua tak serabut boleh juga sebenarnya tadi.
Yang ni kat mana? Yang ni bahagian bawah sikit. Bawah. Yang ni base. Ini base lah. Okey, apa lagi? Substructure. Substructure ada apa-apa view tak? Oh, tak ada. Architect. Tak ada. Slope. Slope ni pada bahagian slope lah. Kalau double click dah nampak yang okey bracing ni bracing ni Okey, bracing ni kalau kita nak tengok dia punya view dia ni, kita klik dekat slope, kita klik yang ni, kita tengok dia punya drawing yang ni general arrangement. Klik general arrangement. Kemudian kita klik OK, dia akan keluar yang plan tu. Okey, dia akan keluar plan yang bracing tadi lah. Dia akan keluar ni bracing tadi. Okay, nampak ni bracing tadi. Keluarlah yang bracing punya kedudukan. Okay. Ini kalau kita nak dapatkan maklumat lebih lagi lah. Bracing tadi tak nampak kan? Ni nampak. Okay, bracing. Okay. Okay, tengoklah. Ni slope 2 ni kat mana? Slope 2 belah sini pula. Bracing belah sini. Kita boleh tengok 3D juga. Oh, dia macam separuh lah, slope macam ni lah maksudnya. Bracing apa itu. Okay. So nak habis dah. So ada apa-apa pertanyaan setakat ni? Okay, boleh faham tak? Senang ke susah? Boleh tak boleh? Dah habis ni. Dah nak pukul 12 lah kita. Yang kat sini kalau awak pangkas tak ada masalah, awak boleh buka balik. Okay. Yang risau kalau hilang, dia tak hilang, kita boleh klik dekat sini balik. Okay. Okay, save jangan lupa. Dia sebenarnya dia automatic save. Tapi awak boleh save lah. Saya tak ajar untuk save tadi File. Save as lah. Save as. Save lah. Dekat file mana awak boleh carilah. Folder mana, save. Ini 3 lah. Save. So boleh buka balik lepas ni. Kalau nak sambung lagi kan. Okay. So, okay sebenarnya itulah. Setakat tu dulu lah kot. Nanti untuk yang advance nanti kita boleh masuk kepada tangga. Kalau tak sempat lah kot. Okay, tangga dengan apa wind load kan. Okay, so dah save. Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan maksudnya maknanya saya kira awak boleh dah ada idea lah untuk menyiapkan projek. Okay, projek subjek tu. Okay, bila dah siap projek subjek tu, dah present. Dah present ke tak ni? Kena check balik dalam instruction tu. Dah siap semua, barulah CJ akan dapatlah. CJ untuk khusus Tekla ni. CJ untuk khusus Tekla ni sebenarnya untuk siap projek tu baru dapat lah. Tak siap projek tak dapat lah. Okay, yang ni untuk kita punya kuliah lah. Kuliah untuk penerangan bagaimana menggunakan software Tekla. Okay, boleh? So attendant macam mana? Ada tak? Attendant dah bagi belum? Sekejap, saya pun nak bagi. Boleh tengok dekat chat. Okay, so awak boleh ambil attendant dekat chat tu. Boleh. So gitu Jadi video ni ada rekod insya-Allah.
Jadi boleh lagi rujuk video ni ataupun boleh rujuk video dekat lain, dekat YouTube banyak lagi sebenarnya. So hari ni saya dah bagi penerangan yang agak detail jugalah sebenarnya. Kan? Jadi okeylah. Saya harap saya rasa mudah je yang ni, lagi senang. InsyaAllah. Saya dah tunjuk tu, insyaAllah boleh. Okay? Okay, so terima kasih Encik Hakimi untuk bagi penerangan taklimat untuk khusus ni. So pelajar dah boleh mulalah buat untuk projek. So senang je ni sebab kita buat sekali dah boleh dapat, tinggal nak buat report je lah. Dia punya masalah dia tu agak panjang sikit lah nanti report dengan calculation. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita boleh dismiss. Ada apa-apa lagi Cik Imin nak share? Tak ada apa-apa. Tak ada So kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua sebab sudi hadir dan kehadiran jangan lupa isi So terima kasih. Okay, sama. Okay, Okay, bye. tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.